Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Jadi hari ini kita dapat satu berita bahawa GWM telah menurunkan harga daripada Aura Good Cat sebanyak 26,000. Hari ini kita nak cerita tentang perang harga yang sedang berlaku di pasaran EV di Malaysia. Jadi apa yang menjadi pencetus terbaru perang harga di Malaysia ni ialah pelancaran Chery Omoda E5 lah, di mana ianya datang dengan harga yang cukup menarik, iaitu 146,000. Jadi ini menjadikan banyak model lain yang daripada China kelihatan macam tidak kompetitif. Jadi benda yang pertama telah berlaku ialah BYD. BYD ni kan satu jenama yang antara pelopor lah dalam pasaran EV di Malaysia ni, telah buat keputusan untuk memotong harga dia punya compact crossover Atto 3 sebanyak RM20,000. Dan ini menjadikan kaitannya setidak-tidaknya rasa macam agak kompetitif jugalah. GWM kata dia tak boleh jugalah ketinggalan, sebab dia punya Aura Good Cat pun harga dia kelihatan tidak kompetitif lah lepas Omoda E5 tu. Jadi dia pun turunkan harga dia sebanyak 26,000, hampir 20%. Jadi hari ni harga Aura Good Cat base model bermula pada RM113,000. Ini menjadikan ianya lebih murah daripada setengah-setengah model hybrid segmen B daripada jenama Jepun. So ini mulanya, puncanya benda ni berlaku ialah apabila of course Chery Omoda dengan MG lah. MG pun menawarkan kereta daripada harga yang cukup menarik apabila mereka melancarkannya tak lama dulu. MG4 harga dia bermula 104,000, dan kemudian dia punya MG4 X Performance tu pula harga 159,000. Dan ini ialah kereta yang mempunyai kuasa memecut ke 100 km sejam bawah 4 saat lah. Untuk mencapai tahap yang sama, nak kena belanja banyak duit lah, lebih 200,000 nak dapat Tesla. Dan kalau dapat kereta AIS kena belanja 400,000 dekat lebih ataupun lebih lah untuk mendapat prestasi yang sama. Jadi ini semua menjadikan pasaran EV ini bergolak lah. Untuk BYD dia tak ada pilihan sebenarnya, sebab dia punya Atto 3 harga dia 149,000 dan range dia 345 km. Macam mana nak fight dengan Chery Omoda E5 yang harga 146,000, murah 3,000 tapi range 430 km. Jadi sekarang terpaksa turunkan harga dia punya BYD Atto 3 tu kepada 129,000. Jadi bolehlah sikit nak telan kan, kalau tidak pembeli tengok macam mana nak beli, harga mahal, range kurang. Untuk GWM pun sama juga. Aura dia harga dekat 150 dan kemudian naik sampai ke dekat 180,000 lah. Jadi menjadikan produk tu nampak tidak kompetitif. So terpaksa turunkan harga dan sekarang 114 hingga 144,000 ringgit lah. Sebenarnya price war ni bukan bermula dengan MG ataupun Omoda E5 ni. Bermula dengan Tesla. Apabila Tesla menawarkan dia punya Model 3 pada 189,000 dan Model Y buka harga 199,000. Mungkin pada masa sebelum ni jenama-jenama Cina tak berasa mereka bersaing lah, sebab Tesla dia kata mungkin segmen lain. Tapi dengan harga jenama-jenama dia orang sendiri turun, maksudnya tak ada nak buat apa lah. Jadi jom kita tengok sikit dia punya spek dia lah kan, antara tiga-tiga model, iaitu Chery Omoda E5, BYD Atto 3 dan Aura Good Cat. Untuk Omoda E5, dia punya range dia ataupun jelajah dia 430 km. Tengok kat bawah ni saya letak. Untuk Atto 3 345 km dan Aura Good Cat 420 km untuk yang long range punya produk. Di yang long range punya produk tadi ialah 144,000 Jadi nampak macam boleh gagah lah nak lawan dengan untuk Omoda tu. Dari segi prestasi ni lebih kurang serupa lah, bawah 8 saat lah. So this is kind of par for the course untuk kereta-kereta harga segmen macam ni. Dari segi harga pula, Aura Good Cat lepas dia dah potong harga paling mampu milik, ikuti dengan BYD Atto 3 dan Chery Omoda E5. Perang harga yang berlaku di Malaysia ni adalah satu bayangan fenomena global sebenarnya. China terutamanya, di mana mereka mempunyai banyak jenama EV, lebih dari 50 jenama EV di sana, dan pasaran China tu sendiri memang sangat kompetitif secara semula jadinya pun, sebab dia banyak dan besar kan, banyak jenama dan besar. Jadi bila mulanya EV ni meningkat pasaran dia, orang mula berminat dengan EV, satu benda yang agak unik berlaku ataupun yang tak pernah berlaku sebelum ni telah berlaku, iaitu jenama tempatan mendapat tempat lebih besar di minda pembeli berbanding dengan jenama Eropah. Orang China tak mau beli jenama Eropah walaupun harga dia mungkin besar. Jenama tempatan EV dia orang bukannya murah pun, setengah-setengah tu lebih mahal daripada model-model daripada Eropah, tapi dia orang tak nak beli. Kenapa? Sebab model daripada Eropah ni kelihatan seperti out of date. Sekarang ni pun sebenarnya saya mengaku bila kita tengok masuk model-model Eropah terasa macam out of date.
Kecuali model yang mungkin yang paling baru lah. Kalau tidak, memang rasa macam out of date. In fact, kalau yang model terbaru tu pun ada setengah-setengah faktor tu masih lagi kelihatan out of date, except for jenama-jenama tertentu sahaja. Jadi bila berlaku macam tu, jenama-jenama Cina tengok dia ada peluang sekarang. Masa zaman ICE dia tidak boleh kompetitif sebab jenama dia orang tak kenal dan orang ada jenama yang lebih power lah, iaitu jenama-jenama daripada Eropah. Tapi dalam EV ni dia macam bah, bila bah semua naik kan. Aras air baru, tak ada siapa ada kelebihan kompetitif, dan nampaknya jenama Cina ada kelebihan kompetitif. Jadi dia orang rasa dia orang nak regain balik dia punya own market share. So the domestic brand want to conquer their own market share. Jadi dia orang start fighting over the new open space yang terbuka ni. Itu menyebabkan price war, dan sekarang ni permintaan untuk EV di China memang banyak lah. Dia orang mungkin mencecah 30% tahun ini. Keseluruhannya NEV ataupun New Energy Vehicle dijangka mencecah 50% di China tahun ini. Dan kesan dia ialah kepada jenama yang asing ataupun jenama foreign, dia orang kena serang dua side lah. Permintaan untuk ICE akan berkurangan dan dia orang tidak ada produk EV yang kompetitif. Jadi ini membuatkan jenama China semakin agresif. In fact, BYD di sini dah mengaku dia turunkan harga hybrid entry level dia untuk menjadikannya lebih murah daripada kereta ICE entry level di China. Ini memang dia kata dia nak buat macam tu untuk mengurangkan jualan ICE di China dan untuk mempercepatkan anjakan ke kereta elektrik. Dan harga price war ni saya jangka akan berterusan. Kenapa saya jangka akan berterusan? Kerana China mempunyai kelebihan dari segi economies of scale. Jadi kalau kita tengok skala harga semua sekarang ni, apabila banyak dan apabila dah lama kita buat, harga cost akan menurun. Jadi bila cost menurun, tak boleh nak buat apa, ini akan menjadikan mereka lebih kompetitif. Selain daripada cost competitiveness, dia orang juga ada ketangkasan. Kerana rantaian bekalan untuk EV sebenarnya tertumpu di China, dari segi bateri, dari segi elektronik, dari segi even the screen yang mereka pakai untuk meter dan sebagainya, semua tertumpu di sana. Dan China has a very large manufacturing base yang memang boleh menghasilkan hampir semua komponen. Dan bila ini berlaku, kita dapati jenama-jenama Cina ni dia boleh dapat komponen yang terbaru dan teknologi yang terbaru sebelum orang lain dapat. Contoh utama dia ialah lithium iron phosphate punya bateri lah. Bertahun-tahun dia orang guna, tak ada siapa pun tahu, hinggalah Tesla masuk pada tahun 2019 dan mula mengeksport lithium iron phosphate powered batteries, powered cars, in dia punya Model 3 dan Model Y. Dan trend harga di Malaysia ni, of course kita memang gembira lah, mana pengguna yang tak gembira dengan harga yang turun. Dan kita berharap ini akan terus berkekalan untuk menjadikan EV ni lebih mampu milik. Sebab apa kita cakap macam tu ialah bila kerajaan sekarang mula bercakap tentang pengapungan harga petrol, kita naklah kita semua, termasuk mereka-mereka yang mungkin tidak golongan kayangan kan, golongan M40 dan B40 ni kena ada akses kepada produk yang mampu milik. Dan ini antara tanda-tanda bahawa akses kepada produk yang mampu milik ni mungkin akan berlaku lebih cepat daripada yang disangkakan. Dan juga kita sedang menanti model EV daripada Proton dan Pro 2. So it's looking quite good for Malaysians yang berminat nak berganjak kepada EV. Sebab kalau harga minyak naik, mungkin kita tak ada pilihan, kita terpaksa berganjak kepada EV untuk mengurangkan kos pengangkutan kita. Okey, sampai situ video aku hari ini. Kalau boleh tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Setuju ke tak setuju dengan aku punya analisa ni? Komen kat bawah banyak-banyak. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.